Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Fattah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberi suatu bimbingan kepada kita. Di dalam hadis daripada Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad pernah memberi bimbingan tentang inna min asyratis sa'ah. Inna min asyratis sa'ah. Nabi kita sebut tentang sesungguhnya daripada asyratis sa'ah, syarat-syarat berlakunya hari kiamat. Syarat-syarat berlakunya hari kiamat, ataupun kita terjemahkan dengan tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Nabi kita Muhammad menyebut tentang ayyurfa'al ilmu, akan terangkat ilmu, akan terangkat ilmu. Wa yakthurul jahl, banyaknya jahil. Itu kesan daripada ilmu diangkat, akan banyaknya jahil. Anda tengok Nabi pakai perkataan wa yakthuru al-jahl. Sana sini, pandang kanan, pandang kiri, semuanya jahil. Tetapi akan diiktiraf kejahilan itu ilmu. Kejahilan itu akan mengambil tempat ilmu. Yarfa'ul ilm, diangkat ilmu, maka tempat ilmu itu kosong. Maka apa akan jadi? Nabi kata wa yaktsarul jahl, jahil akan jadi banyak. Artinya jahil duduk tempat ilmu. Ditambah dengan orang itu jahil, maka dia akan nampak jahil itu adalah ilmu. Dan kita duk belajar, ikhwan, kita mengambil perkataan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dia kata apa dia? Apa ilmu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh sahabat. Itu ilmu. Lain bukan ilmu. Artinya akan terangkat ilmu. Orang dah tak tahu dah Quran kata apa, orang dah tak tahu dah dalam bab itu sunnah kata apa, tapi yang orang tahu adalah pandangan-pandangan orang, dan itu dikatakan ilmu. Keadaan itu Nabi kata min asyratis sa'ah, daripada tanda-tanda hari kiamat, daripada tanda-tanda hari kiamat. Nabi kata wa yakthura zina, banyaknya zina, banyaknya zina. Nabi kata wa yaktharu syarbul khamr, banyak orang minum khamar. Dalam hadis dia akan kata, dia akan buh nama bukan nama khamar, dia akan buh bukan nama khamar. Wa yaqila rijal, Nabi kata banyaknya rijal, orang laki-laki. Wa yaqilla rijal, sikitnya laki-laki. Wa taqthuran nisa, ramainya orang perempuan. Hatta yakuna lil 50 imra'atan al-qaimul wahid, sehingga kan Nabi kata 50 imra'ah sama dengan satu laki-laki. Artinya ketika itu perempuan begitu banyak, masalah jadi banyak, sosial jadi banyak. Kalau kita nak benteras satu orang laki-laki, dia kena pelihara 50 perempuan.
Artinya sampai pada satu tahap tak boleh bendung. Ini semua bukan berlaku secara orang putih kata coincident. Kak apa mai dan dia keluar apa. Dia bukan berlaku coincident. Dia berlaku sebagai min asyratis sa'ah, tanda kiamat. Dia adalah tanda kiamat. Tapi di sini saya lebih nak ambil pada perkataan ay yurfa'al ilmu wa yaktsarul jahlu. Saya nak fokuskan pada perkataan diangkatnya ilmu dan jahil itu jadi banyak. Itu disokong hadis yang kedua, riwayat juga daripada Al-Bukhari. Nabi kata innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dalam keadaan one shot daripada manusia. Tidak. Allah Ta'ala yang dikatakan tadi ay yurfa'al ilmu, ilmu akan diangkat. Maka dalam hadis yang ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu la yaqbidul ilma, dia tidak akan menghilangkan ilmu dalam keadaan intiza'an yantazi'uhu minan nas, dalam keadaan malam kita belajar, bangkit pagi besok lupa. Tidak. Allah Ta'ala tidak angkat ilmu begitu. Kalau dia baik belajar malam, besok pagi dia bangkit lupa, memang hak dia belajar semalam dia tidur lah tu. Lepas itu dia lupa esok pagi. Allah Ta'ala tidak angkat ilmu dalam keadaan begitu. Tidak. Tetapi walakin yaqbidul ilma yaqbidul ulama. Allah Ta'ala angkat ilmu dengan Allah angkat para ulama. Yaqbidul ilmu yaqbidul ulama. Yaqbidu ada beberapa makna. Qabidha dalam bahasa Arab makna cabut. Qabidha juga dalam bahasa Arab makna benda tu kecil. Yaqbidul ilma boleh jadi ilmu jadi kecil, boleh jadi ilmu dicabut. Dua-dua ada makna. Mungkin makna hadis ini ilmu jadi kecil. Maksud dia macam mana? Dulu untuk dapat satu ilmu besar, ilmu tu besar. Bukhari kena merantau. Tapi sekarang zaman kita ilmu jadi kecil, tekan satu button dalam internet keluar semua. Yaqbidul ilma, ilmu duduk tengah tapak tangan, dia jadi kecil. Bukan kecil dari segi ilmu, tapi nak mendapatkan ilmu tu jadi mudah. Itu juga makna yaqbidul ilmu. Ataupun mungkin dengan makna yang kedua, yaqbidul ulama. Ulama yang faham ilmu itu jumlah dia pelan kecil. Ulama yang nak bagi pandangan itu banyak. Kita tanya ustaz, macam mana? Pada pandangan saya tak apa. Semua pada pandangan. Ustaz ni, saya ni anak saya nak kahwin, ni saya nak buat bersanding lagu mana? Pada pandangan saya tak apa. Ni adat saja. Ustaz ni anak saya nak buat malam berinai lah, macam mana? Pada pandangan saya tak apa. Disokong pula kita ni mazhab Syafi'i. Banyak menjadi ahlu ru'yah, ahli pandangan itu banyak. Tetapi yang nak kaitkan dengan sunnah Nabi tak ada. Maka apa akan jadi? Nabi kata hatta idza lam yabqa aliman, sehinggalah tidak ada orang alim. Orang bercakap agama banyak, tetapi Nabi kata aliman lam yabqa, tak ada. Kenapa? Kerana ilmu tu dikaitkan dengan qala Allah wa qala Rasul. Itu aliman macam tu tak ada. Apa yang Nabi kata, apa yang sunnah kata, apa yang Quran kata, tak ada aliman macam tu. Yang ada aliman ini aliman lain, orang berilmu lain. Dia banyak benda dia cakap, dia tak boleh kaitkan dengan Quran dan sunnah. Nabi kata ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil urusan agama daripada orang jahil. Fasu'ilu, dia mula bertanya pada orang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin, orang jahil bagi ilmu, bagi fatwa tanpa ilmu Quran dan sunnah. Apa jadi? Fadallu wa adallu, yang tanya sesat, yang memberi jawapan juga sesat. Subhanallah ikhwan.
Kerana macam inilah ikhwatul iman, kita merasakan manhaj ta'lim itu penting. Al-Hafiz Ibnu Kathir ada bawa satu doa kepada kita. Doa ni elok kita apa? Ibnu Kathir menyatakan doa ini adalah maksur. Ibnu Kathir menyatakan doa ini adalah sahih. Dia suruh kita baca. Doa yang kita baca selalu, tapi kita tinggal di ujung dah sikit aja. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Betul dah kita baca. Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqan. Tunjuklah yang hak itu sebagai hak. Warzuqna ittiba'ah. Dan rezekikan kepada kami tiba'ah, untuk mengikut dia. Wa arinal batila batilan. Tunjuklah kepada kami batil itu dalam wajah yang batil. Wa wafiqna lijtinabah. Beri taufik kepada kami untuk meninggalkan kebatilan. Kita baca takat tu kan. Tapi Ibnu Katsir kata penggan di bawah tu kita tinggal, iaitu wala taj'alhu multabisan alaina fanadhillu waj'alna lilmuttaqina imama. Itu kita penting, kita tinggal. Kita biasa baca takat wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita baca takat tu, yang ni kita tinggal. Lepas ni kita jangan tinggal. Apa dia? Iaitu wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan kau jadikan kesesatan itu menyelubungi kami. Multabisan bermakna libas. Dia jadi pakaian pada kami. Sampai kami tak kenal dah batil. Sebab dia dah jadi menyelubungi kami. Fanadhillu. Kami akan sesat, kami tak sedar. Waja'alna lilmuttaqina imama. Jadikan kami kepada orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Kata Ibnu Katsir, doa ini ma'thur dan sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu ikhwatul iman, dalam kita duk belajar ilmu ini sangat penting kita belajar manhaj. Belajar manhaj. Ini kita duk baca ni Sahih Fiqh Sunnah. Mungkin sampai hari raya Korban, kita masih dalam bab muqaddimah tak habis lagi. Saya duk fikir nak langkau, lepas tu saya fikir tak boleh langkau. Sebab apa? Sebab muqaddimah ni penting. Muqaddimah ni terlalu penting. Sebab muqaddimah yang ada dalam manhaj Sahih Fiqh Sunnah ni, dia adalah muqaddimah ahlu sunnah. Antum tengok dalam ahlu sunnah ni, dalam ilmu ada 6 perkara yang kena kita tengok. Tapi daripada 6 tu saya bulatkan jadi 3. 1, semua ilmu, semua benda yang kita namakan ilmu dalam dunia ni yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, dia mesti ditolak. Apa pun benda itu main macam mana pun. Orang kata dia ilmu, tapi kita tengok Quran kata lain, Sunnah kata lain, kita kena reject dah. Mesti kita tolak. Kita jangan dulu tak ada kena tolak. 2, benda yang bertentangan dengan atharus sahabah, ataupun dia datang bukan kata bertentangan, menghina para sahabah, mesti kita tolak. Kisah ke sirah ke, kena tolak. Kenapa? Kerana sahabat orang yang pertama mengamalkan Islam. Mana boleh bertentangan dengan hidup mereka? Lebih-lebih dalam hadis Muslim, Nabi kata khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup pada kurun aku, sahabat. Dan yang ketiga, kesemua riwayat-riwayat berkenaan dengan Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan logik akal. Tidak akan bertentangan. Dia buat main satu riwayat bertentangan dengan logik akal, tak boleh terima. Tak boleh terima. Saya bagi beberapa contoh yang saya nakalkan daripada beberapa buku, di antaranya Majmu'ul Fatawa, di antaranya Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Saya sebut ini, kisah ini, kemudian antum masukkan dengan 3 perkara saya sebut tadi. Satu, apa dia? Semua kisah yang bertentangan dengan Quran dan nas-nas hadis yang sahih kita reject.
Kita nak reject yang mana? Nak reject Quran ke? Nak reject kisah tu ke? Answer me. Kita kena reject kisah tu. Kita mesti reject kisah itu. Kalau tak mau reject, kita kena pertikaikan. Macam mana dia jadi lagu ni ya? Yang Quran tak boleh pertikai. Satu, dua. Semua cerita yang datang bertentangan dengan kehidupan sahabat lebih-lebih menghina dan merendahkan sahabat dalam kisah itu. Kisah itu kita kena reject dan pertikaikan. Bukan pertikai sahabat, pertikai kisah itu. Dan yang ketiga, yang ghairu ma'qul, tak masuk akal. Is not reasonable. Betul. Nampak kat Pah ke rumah dia keluar semua. Kan? Tengok Abang Azhar ni dia macam. Tiga nah. Baik. Saya sebut satu. Di dalam kisah Isra' Mi'raj. Di dalam kisah Isra' Mi'raj ada diriwayatkan apabila Nabi SAW nak memulakan Isra' Mi'raj, ketika Nabi nak memulakan Isra' Mi'raj, Nabi berada di rumah Ummu Hani. Di rumah siapa? Ummu Hani. Dari situlah datangnya Jibril alaihi salam. Dia bawa Nabi sampai ke dia bawa Nabi, dia belah dada Nabi dan dia bawa Nabi sampai ke Al-Aqsa. Kan? Takat tu je, panjang, tapi saya ambil takat tu. Dan kisah ni disebut di dalam semua ceramah-ceramah bahawa Isra' Mi'raj bermula di rumah Ummu Hani. Semua orang sebut. Kita habaq tadi kan, bila dia bertentangan dengan Quran, dengan hadis yang sahih, dengan asharu sahabah, lebih menghina sahabah dan tak masuk akal, kita kena tolak. Menyatakan Isra' Mi'raj bermula di rumah Ummu Hani, dia bertentangan dengan Quran. Kenapa? Kerana Quran menyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bukan rumah orang. Isra' Mi'raj bermula di Masjidil Haram, bukan rumah Ummu Hani. Tetapi orang meriwayatkan kisah itu daripada rumah Ummu Hani. Maka sekarang kita kena petikai kisah ini. Bagaimana dia datang? Ini saya kata penting dalam ilmu kita belajar manhaj. Sangat penting. Sangat penting. Kalau kita tak belajar manhaj, orang putih kata kita tak ada filter. Ahlu sunnah ni dia penuh dengan manhaj. Ahlu sunnah akan mengutamakan Quran. Semua cerita yang bertentangan dengan Quran, reject, tong sampahkan kisah itu. Dalam peristiwa hijrah Rasul. Baik. Yang kedua, bila bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sahih, kisah itu kita kena reject. Dalam kisah penghijrahan Nabi, ini saya cerita apa yang kita duk belajar selalulah. Baik. Malam Nabi nak hijrah, Nabi minta kepada Ali bin Abi Talib supaya tidur di tempat Nabi. Betul Pak Mek? Kita duk dengar cerita ni? Kan saya dengar seorang-seorang. Kita pakat-pakat dengar. Pak Izzah duk dengar tak? Baik. Kemudian Ali bin Abi Talib dia pun kelumbung Nabi punya selimut. Lepas itu Nabi pun nak keluar tak boleh. Pasal apa? Pasal katanya Quraisy memanggil 40, bukan 40 penyamun, tapi 40 kaki pukul. Puak-puak kan, tunggu di luar rumah. Semua duk mak. Nabi nak keluar bila 40 tangan nak pukul, merecit darah ke semua badan mereka, supaya kalau keluarga Nabi menuntut, dia kena menuntut dengan seluruh kabilah Arab. Tapi bila Nabi nak keluar macam mana? Maka Allah mewahyukan pada Nabi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai ayat 1 sampai ayat 10. Nabi pun baca, tiba-tiba depa macam terlena, walaupun depa tak duduk dalam kuliah, depa terlena. Kan? Depa terlena. Maka sampai pada peringkat terlena depa tu, Nabi keluar daripada rumah, Nabi ambil pasir, Nabi boleh tabur atas kepala depa seorang sikit. Kemudian Nabi berhijrah. Ini kisah yang kita dengar. Okey? Mari kita lihat Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, ini kitab yang sahih, Sahih Bukhari, menceritakan penghijrahan Nabi.
Kata Al-Bukhari, ketika Allah menurunkan ayat suruh Nabi berhijrah, ayat itu diturunkan pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Nabi terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, minta pertolongan daripada Abu Bakar. Abu Bakar menyediakan 2 ekor kuda untuk Nabi. Maka Nabi keluar berhijrah daripada rumah Abu Bakar, mengikut riwayat Al-Bukhari. Mengikut riwayat Bukhari, cerita Ali tidur di tempat Nabi tidak ada. Tidak ada. Cerita Nabi baca surah Yasin ayat 1 sampai 10 tidak ada. Nabi ambil pasir, Nabi letak atas kepala Quraisy, tidak ada. Kerana Nabi hijrah waktu siang, bukan waktu malam. Dalam sepanjang hijrah Nabi, yang terlibat adalah keluarga Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, anak pada Abu Bakar. Dia ambil kambing-kambing dia, berpura-pura berlakon sebagai mengembala kambing di kawasan bukit yang Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar, sebab dia nak hantar susu kat Nabi dengan Abu Bakar. Itu riwayat Al-Bukhari. Amir bin Fuhairah, siapa dia? Hamba kepada Abu Bakar, kita kata orang gaji pada Abu Bakar. Dia terlibat membantu jalan supaya Nabi dapat sampai kepada Gua Sur balik sana. Asma binti Abu Bakar, sampai Nabi panggil dia wanita yang memiliki 2 kain bengkong. Asma binti Abi Bakar, dalam riwayat kata zatun niqatain ataupun zatus saqatain, dia mempunyai 2 kain bengkong, sebab dia buh makanan di perut dia, dia bawa bagi kat Nabi. Ini sahaja yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Tetapi dalam kisah hijrah yang kita duk baca ni, Nabi hijrah tengah malam. Hijrah tengah malam bukan hijrah, itu lari tak bayar sewa rumah, itu lari lain. Nabi hijrah sebagai panglima, sebagai pahlawan, sebagai penegak Islam, dia bukan lari tengah malam. Kenapa nama Abu Bakar tidak, keluarga Abu Bakar tidak diangkat dalam hijrah? Kerana yang menyebut kata Ali tidur di tempat Nabi, nak tunjuk kata Ali tu hebat, ini riwayat daripada yang sedang dibentras sekarang. Tetapi bila kita bentras Syiah, datang hijrah, kita pakai riwayat Syiah. Pasal tu Syiah tengok kita, dia gelak. Dia kata apa punya mengkang hampa ni, bubuk suara hampa makan, kami hampa tak mau. Hijrah hampa cerita Ali tidur di situ, kami hampa tak mau. Kita tidak memakai riwayat-riwayat seperti ini. Jadi kita sebut tadi yang kedua, apabila riwayat itu bertentangan dengan nas yang sahih, kita kena pertikai riwayat itu. Dalam riwayat Bukhari tak sebut kisah Ali tidur semua, dan kisah baca Yasin ayat 1 semua tak sebut. Jadi kita kena terima riwayat yang sahih, kena pertikai riwayat ini. Dan yang ketiga, satu kisah dia tak masuk. Kisah itu kalau dia benar, dia tidak akan bercanggah dengan akal. Dicatatkan dalam perang Uhud, kan, pak saudara Nabi yang bernama Hamzah telah syahid dalam perang Uhud. Bapa saudara Nabi ni dipanah oleh satu orang yang bernama Washi. Washi ni pula, dia ni seorang pembunuh upahan. Murder, betul apa? Murder, pembunuh. Silap. Oh, susahnya nak sebut, siapa tinggalkan? Tinggal yang susah tu saya sebut kan. Dah main lambat. Kitab tak baca lagi. Jadi dia ni seorang pembunuh upahan. Jadi dia telah memanah Washi, dan Washi mati. Hindun Hamzah, Washi pada Hamzah. Dan tu saja nak test. Itu saja saya nak test. Nak tengok lulus tak lulus cerita ni. Maknanya lulus lah tu. Walaupun saya terlupa tadi, tapi kena pakai kata saya nak test juga. Kan? Pasal ustaz always benar. Tu Syiah punya perangai tu. Baik. Jadi Washi dia panah kepada Hamzah. Betul? Betul.
Siapa suruh dia panah? Hindun. Apabila Wahsy panah Hamzah, Hamzah mati, apa Hindun buat? Hindun datang, dia ambil pisau, dia torek dan dia makan dan dia mamah, dia ludah balik jantung-jantung Hamzah. Di dalam seluruh kitab sirah Ahlussunnah tidak ada kisah ini. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Tidak pernah dicatatkan Hindun memamah jantung Hamzah setelah dipanah oleh Wahsy. Tidak ada. Yang ada dalam tarikh Syiah. Kenapa? Kerana Hindun adalah mak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun adalah mak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan bin Harbin. Maka daripada Hindun, daripada Abu Sufyan, daripada Muawiyah, mereka ini dilaknat oleh Syiah. Maka Syiah telah membuat cerita yang buruk tentang keluarga Hindun. Di dalam seluruh riwayat tidak akan tercatat peperangan sedang berlaku, tiba-tiba satu perempuan akan pergi makan. Dia bertentangan dengan logik akal. Kok mana Hindu nak main ni dalam peperangan? Di pihak Islam, wanita-wanita bila terlibat dengan perang, Nabi suruh duduk di belakang. Bila wanita ni akan berperanan, apabila peperangan selesai, mangsa-mangsa yang cedera itu dirawat. Mereka jadi milah. Sudirman kata, milah, aku mau mandi. Milah ni kira nurse lah. Mereka jadi nurse jururawat. Tarik pergi duduk belakang, mereka lah rawat-rawat ni semua. Baik, masa bila, kalau di belah balik kapiak sana, kewujudan perempuan di dalam peperangan, dia hanya untuk menghiburkan tentera pada waktu malam. Dia bukan join dalam war tu. Dia nak menghiburkan, dia minum arak, dia berseronok dengan perempuan. Itu saja kerja perempuan, dan perempuan tidak terlibat dalam peperangan. Jadi time mana Hindu nak datang memamah jantung Hamzah. Dan kita kata tadi, di sisi Ahlussunnah, kisah yang tak masuk dengan akal, Ahlussunnah tolak. Karena itu saya katakan penting kita mengaji manhaj Ahlussunnah untuk kenal kisah-kisah yang masuk mai. Kalau kita tak belajar, tapi kisah ni secara panjang lebar, kuliah kita Rumah Pak Long. Ini dia wamak je. Tu tajuk otak kerja Rumah Pak Long, tajuk tu. Tajuk-tajuk yang saya ambil daripada sirah Albani. Albani membuat kisah sahih sirah Nabawiyah. Kisah-kisah yang sahih. Albani telah menulis buku kisah-kisah yang sahih. Dan dia telah menjawab kisah-kisah yang tak betul ini. Semua dia jawab. Semua dia jawab. Dalam peristiwa Nabi hijrah membangunkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Bila Nabi nak bangunkan Masjid Nabawi, Nabi angkat satu ketui bata, Nabi melelong-lelong nak bangunkan masjid, kan? Tiba-tiba Ammar bin Yasir datang. Ammar bin Yasir datang. Ini dicerita di mana? Tapi jangan habaq ke orang lah. Ini dicerita dalam sirah Ibnu Hisham. Yang saya duk kata tadi ni, semua ni saya nakal daripada sirah Ibnu Hisham. Dalam sirah Ibnu Hisham kata, apabila Ammar bin Yasir datang, diangkat satu ketui batu, tiba-tiba sahabat lain letak lagi satu ketui batu kepada Ammar, sampai Ammar tak boleh angkat. Dan sahabat kata, angkat, hang ni orang kuat, angkat. Melelong Ammar bin Yasir. Kata Syekh Albani, apa punya riwayat ini? Sahabat mendera para sahabat. Albani kata, nak kata Ammar bin Yasir angkat dua ketui batu pun tidak layak, kerana itu bercanggah dengan athar salafus salih. Sahabat tidak akan menzalimi sahabat. Lebih-lebih riwayat itu menceritakan sahabat buat benda tak elok. Jauh kita tolak. Jauh kita tolak. Yang benarnya, kata Syekh Albani, dalam pembinaan Masjid Nabi, tiap-tiap para sahabat mengangkat satu ketui batu, satu ketui batu, satu ketui batu. Tidak ada sahabat angkat dua. Tapi dalam sirah Ibnu Hisham dia kata, sahabat lain letak lagi satu ketui batu kepada Ammar, suruh dia angkat. Kata Albani, kisah ini walaupun pandang tak nampak, tetapi Ahlussunnah bau sahabat mendera sahabat, itu tidak akan terjadi. Inilah kita punya, orang putih panggil filter kita.
dalam nak mengenai sirah-sirah yang benar ataupun tak benar. Kenapa kita boleh kenal sirah tu? Lebih-lebih Nabi mai, Nabi dah wafat, Nabi meretuk rumah dia, oh ya Rasulullah, oh Nabi meretuk rumah dia, Nabi dah wafat dah, Nabi meretuk. Nabi kata jangan lupa ni, tahun ni yang pilihan raya penting ni, pergi nah, jangan tak pergi. Nabi mehabak kena keluar pergi pilihan raya. Seperti khutbah gila yang disampaikan hari itu, ada ingat? Masa nak pilihan raya itu ada satu khutbah gila disampaikan. Gila punya khutbah disampaikan. Katanya Nabi suruh pangkah parti sekian-sekian. Orang yang tak ada filter, dia kata apa? Dia kata tak mustahil kalau Tuhan nak buat. Orang yang ada manahat kata, how stupid you can be. Bodoh tak mana. Tak boleh jadi. Orang ada filter, kita mengaji Ahlussunnah, kita dengar-dengar cerita tu, apa ni? Apa ni? Tapi orang yang tak mengaji sunnah, dia mengaji semua buku, dia kata tak mustahil, Allah boleh buat apa saja. Kerana itu saya tidak mahu meninggalkan mukadimah dia. Kita bacalah sampai tahun bila baru nak masuk bab taharah tak tahu. Tapi bila saya tengok benda tu, saya rasa mukadimah kepada kenapa fiqh itu terjadi. Dalam fiqh pun demikian, ikhwan. Kalau kita mengaji fiqh yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita tak boleh ambil. Fiqh yang bertentangan dengan kehidupan para sahabat, kita tak ambil. Fiqh yang tak masuk akal, kita tak ambil. Walaupun orang kata ulama ni sebut bercanggah dengan Quran, jangan bagi tahu nama siapa pun. Kami tak pakai. Itulah simbol kita ini Ahlussunnah. Dia memang bagi tahu kata hang berapa hang punya hutang puasa tahun sudah? Kita ada 2 hari. Berapa lama dah hang tak puasa? Dia kata 2 hari itu dah 3 tahun tak bayar. Maka hang kena bayar dan hang kena pidyah 3 kali. 3 cupak untuk 3 hari. Kita tak pakai fiqh ni. Walaupun fiqh itu disebut oleh sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, kita tak pakai. Fiqh ni tak logik. Quran kata qada tu, kalau kamu ini wa in kuntum marda aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Kamu seorang yang sakit dan safar, kamu bayarlah hari yang kamu tinggal. Ataupun kamu fidyah. Kalau fidyah kamu tak payah qada, kalau qada kamu tak payah fidyah. Lepas itu fiqh yang membebankan orang ni kita tak pakai. Tak boleh ambil wuduk. Tengok-tengok tangan dia ada masalah, anggota wajib wuduk. Okey, sampaikan ayat pada tak bermasalah. Yang ayat tak boleh sampai itu kena tayamum. Kita tak pakai fiqh ni. Kenapa? Kita balik kepada kaedah Quran. Allah kata faghsilu wujuhakum, basuh muka. Allah arah kita basuh muka. Tiba-tiba kita menghadapi masalah, kita yang menghadapi masalah keuzuran untuk tak boleh basuh muka, maka Allah menerima makzur kita, keuzuran itu. Maka apabila ada keuzuran, anggota yang sepatutnya ayat sampai, tiba-tiba tak boleh sampai kerana ayat tak boleh sampai sebab dia ada uzur, maka gugurlah dia mentaati perintah itu. Kita pakai fiqh itu, pasal fiqh itu daripada Quran. Kita pakai fiqh itu jelas. Tak masuk akal, bertentangan dengan amalan para sahabat. Pasal itu kita tak terima orang nak azan pergi Mekah. Pasal tak ada sahabat. Sahabat ni ahli syurga semua. Imam Nasafi dalam tafsir dia kata wa kullan bermakna seluruh sahabat itu adalah ahli syurga. Tak ada seorang tu orang pergi Mekah pergi azan. Kita tak pakai amalan orang pergi Mekah ni azan. Kita tak pakai. Pasal apa? Tak ada diriwayatkan daripada sahabat. Ini fiqh kita. Boleh Pak Amit lah? Kita baca sikit. Okay, berapa pula dia nak berhenti? Baik, kita sambung muka surat 23 itu, iaitu kita sedang masuk bagaimana fiqh para sahabat. Di antara para sahabat juga khilaf sesama para sahabat. Kenapa mereka khilaf? Kita dah tengok sebab yang pertama, kerana suatu hadis tak sampai pada sahabat. Sahabat pun tak jumpa hadis. Tiba-tiba dikatakan ada mazhab ni tak dapat hadis, dia marah kita. Cakap baik-baik, mana mazhab aku tak jumpa hadis? Lah, sahabat. Ada yang tak ada jumpa hadis.
Dia sibuk. Sebab yang kedua, kenapa para sahabat pun ada sedikit pandangan-pandangan yang tertentu? Kedua, kerana para sahabat melihat Rasulullah melakukan suatu amalan, lalu sebahagian sahabat ada yang menyimpulkan amal tersebut sebagai qurbah, yakni ibadah, dan sebahagian lain menyimpulkan sebagai mubah, sunat. Ini bagaimana sahabat. Ada Nabi buat amalan, dua sahabat tengok. Seorang kata bila Nabi buat, kita kena buat. Hak seorang lagi, dia kata kita kena tanya pada Nabi pasal apa dia buat. Hak seorang lagi, tak payah duk tanya-tanya. Dua sikap ini melahirkan dua fik. Melahirkan, bila sahabat pandang macam tu, dia melahirkan ilmu kepada kita. Sebagai contoh, dia kata, para sahabat melihat Rasulullah berlari kecil ketika melakukan tawaf. Kan, ramal. Kan, pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3 kan lari. Lari kecil. Jangan lari macam 100 meter. Lari-lari sampai perai balik. Tu tersilap lari tu. Itu kata lari terus sampai perai. Tu tersilap lari. Lari kecil. Bila Nabi lari kecil masa tawaf, kebanyakan sahabat berpendapat berlari kecil ketika melakukan tawaf hukumnya sunnah. Sahabat tengok, ini Nabi buat, kita kena buat. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat Rasulullah melakukan hal itu untuk maksud tertentu. Nabi yang lari kecil ni ada pasal. Pasal apa? Untuk membatalkan ucapan orang-orang musyrikin, orang-orang Islam telah dihancurkan oleh demam Madinah. Orang kafir musyrikin kata, tengok orang Islam daripada Mekah mai balik Madinah, daripada Madinah mai Mekah, depa ni semua demam. Semua lembek. Orang musyrikin kata ketika Nabi bawa jemaah haji itu. Maka untuk membuktikan perkataan dia salah, kata Ibnu Abbas, tak, semua ni walaupun nampak umat lanjut tapi kuat, semangat. Maka Nabi kata apa dia? Maka beliau lakukan itu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, bukan kerana disunahkan. Bukan kerana tawaf itu dia punya apa? Dia punya package dia, bila tawaf kena lari anak. Tak. Nabi lari ketika itu kerana ada illah. Kerana pandangan sahabat ini melahirkan ilmu sunnah dekat kita. Apa dia? Satu hadis akan ada sebab secara kita kata ubudiyah, dan dia akan ada sebab illah. Dia akan ada illah. Illah dia, kenapa Nabi buat begini? Kenapa Nabi buat? Maka ulama akan bincang, kerana dia begini-begini. Tetapi secara total dia tetap masuk dalam bab sunnah Nabi, tapi cara sahabat melihat. Dan kerana itu ada satu perkara, sahabat itu dia akan buat secara mengikut, dan dia akan buat secara illah. Ini sebab-sebab kenapa para sahabat berbeza pandangan di zaman mereka. Ketiga, kenapa sahabat berbeza pandangan? Kerana ikhtilaf. Ini perselisihan kerana sebab dugaan. Contohnya, para sahabat menyaksikan haji ini kerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebahagian sahabat mengira ketika itu beliau melakukan haji tamattu'. Sebahagian lagi mengira beliau mengerjakan haji qiran. Sebahagian lain lagi mengira beliau melakukan haji ifrad. Ini dia kata sebab-sebab khilaf, sebab-sebab sahabat menduga daripada jauh. Tetapi sebenarnya apabila sahabat menduga, selagi Nabi hidup, mereka akan datang kepada Nabi selepas dugaan-dugaan itu mendapat penjelasan. Ini beza sahabat dengan kita. Kepada orang yang pergi Mekah, Nabi kata, kamu bawa al-hadiyu, binatang nak disembelih di Mekah sana. Maka mereka itu Nabi ajak buat haji ifrad. Siapa bawa al-hadiyu, buat haji ifrad. Siapa yang tidak bawa binatang sembelihan, dia buat haji tamattu'. Itu sebenarnya sahabat telah buat rojokan kepada Nabi. Mula dia duga, tapi mereka buat rojokan kepada Nabi. Ada satu pendapat, dia kata bila Nabi buat haji, daripada jauh haji Nabi yang satu tu, sahabat nampak tiga. Ada nampak cara ifrad, ada nampak cara tamattu', ada nampak cara qiran. Ada kata ini mukjizat haji Nabi. Tak betul. Yang tu kekeliruan.
Itu bukan mukjizat. Agama ibadat tak ada kekeliruan. Nabi akan bagi penjelasan sehingga Nabi benarkan sahabat niat umrah. Nabi suruh sahabat niat umrah. Bila mereka niat umrah, bermakna mereka buat tamattu'. Dugaan mereka itu telah dihakis dengan bertanya kepada Rasulullah. Ini fiqh yang ada pada zaman sahabat. Ada juga di kalangan para sahabat, mereka jadi khilaf sebab apa? Sebab lupa. Ada. Ini pernah berlaku pada Sayyidina Umar, dia terlupa. Masa bila? Masa Nabi wafat. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, kan Sayyidina Umar dia macam mengamuk sikit kan? Bukan kata mengamuk. Siapa boleh tak duduk pagi-pagi mai kata Nabi wafat? Ni nak kena menampak ah. Bukan macam kita magik-magik pagi kata rokok haram, nanti kena sekali lagi. Apa haram pula rokok? Cakaplah bab lain. Pagi-pagi dia kata rokok haram, mana tak terbakar Allah tu. Jadi dia duk Umar dengar-dengar ni hang melawak dengan nama siapa? Sayang Sayyidina Umar tu tinggi. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Maka bila sampai pada Abu Bakar, masa tu Abu Bakar duk ada di Quba, dia jalan mai ke rumah Nabi, dia tengok Umar dengan cengihnya menghuluskan pedang. Abu Bakar berpidato. Siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah, Allah hidup. Lepas tu dia baca ayat 100 berapa? 33, 144 Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Apabila Abu Bakar baca ayat ni, apa Umar kata? Kata Umar, nasitu, aku terlupa ayat ni. Maka kadang-kadang tindakan para sahabat jadi khilaf kerana dia terlupa dalil. Dan itu juga menjadi sebab khilaf para ulama kerana terlupa dalil, kerana faktor umur. Tak lekat macam kita kan. Kita alhamdulillah kita boleh ingat. Semalamnya mengaji ingat. Semalam kita mengaji bab apa? Istiwa kan? Al-Amru bin Al-As dia ingat. Dia ingat. Bab istiwa. Oh, bab istiwa. Dia ingat. Semalam kita mengaji akidah siapa? Nampak macam sahabat Nabi. Terlupa. Ini nampak, ini sahabat Alul Baitul Ilmi. Terlupa apa? Kita mengaji bab akidah Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah. Itu kita ingat lah, kita boleh ingat. Alhamdulillah. Jangan tanya bulan depan punya, ustaz-ustaz tak ingat terus. Tapi itu biasa terjadi. Sebagai contoh, riwayat yang menyebut Umar ibnu Umar berkata, Rasulullah melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Ketika mendengar hal itu, Aisyah berkata bahawa ibnu Umar lupa. Aisyah dia komen ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi ni gamaknya rasanya umrah Nabi yang last ni Nabi buat bulan Rajab ni. Kata Aisyah, ibnu Umar terlupa bulan apa Nabi buat umrah. Bermakna terlupa itu sifat manusia. Dan kadang-kadang lupa menjadi sebab pertengkaran. Maka lupa ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Kelima, kenapa terjadi khilaf-khilaf ini? Ikhtilaf akibat kesimpulan yang kurang jelas. Bila sahabat buat kesimpulan, dia faham, dia buat kesimpulan. Bila dia buat kesimpulan dia akan bertentangan dengan apa orang lain faham. Sebagai contoh, Ibnu Umar meriwayatkan hadis, innal maita yu'adzibu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat akan disiksa disebabkan keluarganya menangisinya. Mayat akan disiksa kerana orang hidup mati, orang hidup menangis pada dia mati. Kalau bapa mati, anak menangis, bapa akan disiksa. Aisyah radhiyallahu anha memberikan komen bahawa ini merupakan dugaan daripada Ibnu Umar yang keliru dalam memahami hadis. Sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah wanita Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, maka beliau bersabda, innahum yabkuna 'alaiha wa innaha tu'adzabu fi qabrihi. Mereka itu menangisinya si mati, padahal mayat tersebut disiksa di atas kuburnya. Tapi Ibnu Umar mengira siksa tersebut disebabkan oleh tangisan dan juga mengira hukuman tersebut umum untuk semua mayat.
tersilap faham. Ya betul. Sahabat dalam proses nak mengaji memang tersilap. Dibetulkan. Bila dibetulkan, yang betul itulah yang mereka amalkan. Dia tak ada apa-apanya aib. Ni kalau dapat apa-apa India tu, dia kata tengok sahabat pun tak faham. Ni satu pok India punya mai. Mana punya India pun tak tahu lah. Mereka ni tak boleh tengok hadis-hadis yang menunjukkan sahabat tu macam ni. Macam ni tengok Ibnu Umar, korang faham. Dia kata itu menunjukkan kita lebih baik daripada Ibnu Umar. Lagu tu dia punya conclusion. Lagu tu dia punya conclusion. Tak. Kita kata proses ditarbiyah. Nabi hidup. Aisyah ada. Lepas Nabi wafat, sahabat bertanya agama kepada Aisyah. Aisyah kata, Aisyah ni dalam fiqh ni dia jadi mazhab besar. Dia boleh membantah sesiapa. Pasal ada benda dia tahu khusus daripada Nabi. Dia duduk dalam rumah Nabi. Aisyah kata, Ibnu Umar kata, bila adik-beradik mati kita menangis, adik-beradik kena azab. Tak, kata Aisyah, sebenarnya hadis itu hadis khusus berkenaan dengan satu wanita Yahudi. Dia berwasiat, kalau aku mati besok menangis. Kalau hampa tak menangis, macam tak berapa ong sikit. Dia apa menangis. Nabi kata keluarga ni menangis kerana dia telah berpesan, maka dia diazab kerana pesanan yang salah itu. Itulah maksud hadis itu. Hadis itu bukan umum, dia khusus pada orang tertentu yang berwasiat dengan wasiat yang mungkar. Ni besok saya ni dia pesan kat anak dia, ayah kalau mati besok tengok bawa bantai ada 2,500 buat tahlil 3 malam. Kita pun ambil buat tahlil 3 malam. Ya, dia kena azab kerana memberi wasiat yang bid'ah. Maka wasiat yang bid'ah seorang anak mesti tidak melaksanakan. Tak laksanakan. Habis kita tak laksana, bapa kita macam mana? Dengan kita tak laksana, itulah syafaat untuk dia. Dengan kita laksana, bahkan itu akan membawa mudarat untuk dia. Jangan kita melaksanakan. Ni bapa ada nazar ni. Hampa ingat kalau bapa mati tak ada jumpa 10 Muharram, ni duit ni 250 ni bapa nazar dah nak buat bubuk suara tu ni. Bapa mau melekat 10 Muharram. Tapi bapa tu pergi hantar memorandum bantah Syiah. Tapi bubuk suara dia mau. Ni yang kata bapa ni. Jadi kita pasal dia wasiat bubuk ni benda halal, kita boleh buat tapi tidak 10 Muharram. Kalau buat 10 Muharram, itu melaksanakan yang bid'ah. Kita buat bagi 10 sapang. Kita buat 10 sapang. Kita genjak untuk menunjukkan kita buat bubuk, tak ada kena mengena dengan kalang kabut ni semua. Ini yang dimaksudkan oleh hadis tadi. Keenam, kenapa jadi khilaf di kalangan sahabat? Ikhtilaf dalam menentukan illah sebuah hukum itu ada sebab dia. Masalah berdiri untuk jenazah, sebahagian berpendapat berdiri ini dimaksudkan untuk menghormati para malaikat. Tengok bila Nabi berdiri kepada mayat, dia banyak pandangan mata. Sebelum mereka bertanya kepada Nabi, dia pada banyak pandangan. Dengan demikian, hukum berdiri itu berlaku umum untuk jenazah mukmin dan jenazah kafir. Pasal apa? Bila mayat itu ada malaikatnya ikut. Kita bangkit berdiri, kita 5881. Ada kereta kah? Dia kawasan Baitul Ilmi ni parking dia sesuatu yang penting tak apa, kita jalan jauh sikit tak apa kan. Pasal kita belajar sunnah di sini, kita tak ada masalah dengan Chinese people non-Muslim. Pasal dia main tanya kita, apa you belajar ajaran sesat? Sesat apa? Hang pun sesat sama tok kau. Hang kata aku sesat pula. Itu dia no issue dengan kita punya belajar, tapi dia ada isu dengan parking. Pasal ni perumahan. Itu kita kena very kena careful, hati-hati sensitif Bila sikit saja kita parking, kita kata cantik, tapi sikit dia nak keluar lepas, cuma dia rasa macam gagap sikit, dia boleh, itu boleh jadi isu. Orang boleh main tengok kawasan kita ni. Jadi parking ni satu benda yang
kena hati-hati. Jalan jauh sikit tak apa, jalan jauh sikit tak apa, motor ke kereta ke, jangan blok pintu pagar rumah orang. Tapi it's better lah dia abang lagu ni, kira much better lah, not is better, much better lah kan, daripada dia pergi telefon ruko tetangga ni, dia tumai dengan motor besar, tengok dia calak kita dengan kita bercalak terus. Nak mengaji sunnah pun di sini aja lah. Kalau sini tak boleh mengaji sunnah, takkan nak mengaji tang Sungai Perai. Kita mengaji sebelah, dia duduk bagi mandi tokong susu sebelah. Baru kita ada ke. Jadi parking di sini kita kena jaga elok-elok. Kita mesti jaga kita punya rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Yang tu mesti kita jaga. Pita mana pun rukun negara jangan kita cemari. Kita jaga. Baik. Ada orang kata Nabi bangkit berdiri jenazah lalu pasal malaikat, hormat malaikat. Ada orang kata berdiri dilakukan kerana mengingati dahsyatnya kematian. Bererti hukum ini juga umum untuk mukmin dan kafir. Kita bangkit berdiri, pandangan kedua kata pasal mati itu sesuatu yang menggerunkan. Jadi kita kena bangkit berdiri. Biar mati itu orang kafir, orang Islam, mati tetap benar gerun. Ada lagi kata, ada pula kata Rasulullah berdiri kerana jenazah Yahudi lintas, kerana beliau tak suka kalau posisi jenazah lebih tinggi daripada kepala beliau. Ada juga kata lagu tu. Bila orang usung mayat dengan orang duduk, tentu mayat lebih tinggi. Tak mau. Pasal apa Yahudi tinggi daripada kita? Tu Nabi bangkit. Semua ni kita kata apa? Pandangan demi pandangan sebelum mereka bertanya kepada Nabi SAW. Hukum ini hanya khusus untuk jenazah kafir ya. Ada orang kata berdiri itu untuk orang kafir aja. Pasal bila kita duduk jenazah dia tinggi tak mau. Tapi kalau jenazah tu orang Islam, kita duduk tak apa. Pasal dia orang Islam mati ke hidup ke sama level. Tapi orang kafir kena tunjuk kita lebih mulia daripada dia. Kita kena bangkit berdiri. Semua ni pernah menjadi sebab bagi satu-satu nak faham hadis itu. Tapi setelah ditanya pada Nabi, seperti kita baca hari itu, apa kata Ali, apa kata Imam Nawawi, berdiri itu adalah lebih dekat dengan sunnah Nabi. Sebab dia lebih memberi penghormatan pada orang hidup dan pada keluarga si mati itu. Nampak kita bagi satu takziah, bagi satu penghormatan pada dia. Ini juga sebab khilaf tu pasal nak faham hadis tu. Pernah juga jadi lagu tu. Ketujuh, khilaf dalam mengkompromi dua pendapat. Khilaf sahabat ni juga pasal apa? Pasal mereka nak bagi sama dua pandangan. Contoh, Rasulullah melarang menghadap kiblat ketika buang hajat. Lalu satu kaum berpendapat tentang keumuman hukum ini dan ketentuan ini tidak dimansuhkan. Jabir radhiyallahu anhu pernah melihat beliau buang air kecil sambil menghadap kiblat 1 tahun sebelum beliau wafat. Hingga dia berpandangan bahawa hukum larang sudah dimansuhkan. Sementara Ibnu Umar sendiri pernah melihat beliau buang hajat sambil membelakangi kiblat, sehingga dia membantah pendapat lain yang berlainan dengan itu. Ibnu Umar dengan Jabir tak sama bab ni. Pasal apa? Ibnu Umar dia akan percaya apa yang dia tengok. Jabir percaya apa yang Jabir tengok. Jadi Jabir kata Nabi pernah qada hajat menghadap kiblat. Ibnu Umar kata aku tengok Nabi membelakangkan kiblat. Jadi sudah jadi sampai mereka bertemu dengan Nabi, ada satu penjelasan. Ada satu penjelasan. Bila depan kita ni tak ada tembok, jangan nampak sangat kita ni macam tidak memberi penghormatan kepada Kaabah yang dekat dengan kita. Jadi mesti mau ada sikit halangan. Kalau dah ada tembok, depan pun tak apa, belakang pun tak apa. Pasal apa? Bersesuaian dengan masa tu, time tu, bangsa itu, zaman itu. Ini pun pernah menjadi sebab-sebab kenapa para sahabat kita tengok ada pandangan-pandangan yang tak sama. Ini kita tengok fiqh para sahabat. Baik, setelah fiqh para sahabat, anda tengok fiqh mereka langsung tidak bercanggah dengan kita atuk tadi. Apa dia? Quran dan sunnah, kehidupan mereka dan logik akal. Tak bertentangan. Langsung tak bertentangan. Lepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Bagaimana fiqh mereka pula?
Secara umum terjadi perbezaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi, sedangkan para tabi'in mengambil pendapat-pendapat tersebut dari para sahabat. Di zaman para tabi'in lebihlah ada khilaf zaman tabi'in lebih banyak zaman sahabat. Zaman sahabat khilaf sikit, zaman tabi'in lagi banyak. Pasal apa? Ini kerana para tabi'in depa mengaji dengan sahabat yang berbeza-beza. Ada anak murid Ibnu Umar, ada anak murid Abdullah bin Mas'ud, ada anak murid Amr bin Al-As. Tak sama. Jadi setiap para tabi'in depa menilai satu sahabat itu faham ilmu yang tinggi. Maka mereka akan pastikan, tabi'in yang belajar dengan sahabat, mereka akan pastikan ilmu mereka itu betul-betul duduk di bawah manhaj sahabat yang dia belajar. Maka sudah tentulah akan bertentangan dengan orang yang mengaji dengan sahabat lain. Maka khilaf lagi banyak. Mereka menghafal apa yang mereka dengar berupa hadis daripada Nabi SAW dan pendapat-pendapat para sahabat, sekaligus memahaminya, mengumpulkan apa sahaja yang diperselisihkan di kalangan sahabat, mentarjih sebahagian pendapat atas sebahagian yang lain. Dalam pandangan mereka, suatu pendapat meskipun berasal daripada sahabat senior, sahabat sini ni sahabat yang tua sikit lah, boleh lenyap semisal pendapat tersebut menyelisih hadis Nabi yang masyhur di tengah-tengah mereka. Tengok para tabi'in dia mengaji ke mana, dia kumpul bukan mai satu tahap para tabi'in ni dia mula nak buat fik perbandingan. Dia tak mau kira lah sahabat ke siapa ke apa ke, dia tak mau kira. Dia nak kira kalau bertentangan dengan apa yang mereka percaya sunnah secara sahih pada penilaian mereka, pandangan sahabat itu mereka tangguh Ustaz. Ikhwan, kita dah belajar lah satu bab di sini. Kita boleh buat tak macam tu? Oh, susah. Pasal itu Nabi kata khairun nasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Tabi'in satu dan tabi'in dua. Oh, tabi'in dan atba'u tabi'in. Allah anugerahkan kepada mereka tu faham macam tu. Oh, dahsyat. Kita duk habaq macam tu, kita duk pakai tok guru lebih tahu daripada anak murid. Yang kata tok guru lebih tahu daripada anak murid ni siapa punya manhaj? Syiah. Walaupun imam dia bercakap merapu dana, imam dia betul, Quran itu boleh dianggap tersasul. Perkataan imam boleh membatalkan nas Quran. Syiah. Kita tak mau Syiah, tapi metod tu sembela tak boleh buang. Cakap hang siapa? Dia main dah Syiah. Hang siapa? Hang nak petikai siapa? Hang tahu tak? Mereka lagi tahu daripada kita. Tak. Dalam sunnah benda tu tak timbul. Dalam sunnah, nas hadis tu macam mana? Pasal tu Imam Malik, Imam Syafi'i boleh berbeza pandangan dengan Imam Malik sebab dia tanya nas. Mana nas? Imam Malik tak boleh bagi. Maka bila Imam Malik tak boleh bagi nas, dia akan berdiri di atas apa yang dia faham, nas yang ada. Dia tak ikut dah Imam Malik. Walaupun dia belajar dengan Imam Malik, dia sangat sayang, dia sangat hormat. Dia kata, Malik hujjati amam Allah. Pasal Imam Malik ni, sanad dia sampai sahabat daripada bumi Madinah. Dia sahibul muwatta'. Sanad dia sampai sahabat daripada sahabat-sahabat ahli Madinah. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tanya kat aku, hang buat ni pasal apa? Aku akan jawab, kerana Malik buat. Kerana Malik dengan sahabat ada hubungan sanad. Malik dengan tabi'in, dengan sahabat ada hubungan sanad, sahabat Madinah. Jadi sudah cukup kuat. Tetapi bila sampai bab dalil, dia kata dalil lebih tinggi daripada Imam Malik. Tengok, kita sampai lah tak boleh nak buat keputusan ni, tak boleh nak buat. Terutama kalau imam-imam tu terlibat dengan majlis agama, guru-guru takmir lagi tak boleh nak buat lah. Nak buat macam mana? Dia kata arahan. Dia kalau dia arah pun, atas kita lah nak buat sabak, tak boleh. Mereka ni ada orang report.
orang report. BP ada nak report, dia report P lah. Memang report itu dibuat untuk di-report. Kan? Kalau sia-sia lah kertas cetak report tu. Dah tak boleh dia kata saat ni depa mai tanya kita ni bukan nak boleh nak jawab. Habis awak hang duk penting benda tu, hadis macam mana? Quran macam mana? Agama macam mana? Yalah agama kita pun depa pun bukan ajak ajaran sesat kat kita. Yalah hadis takkan ajak ajaran sesat kot. Ni kita nak amal sunnah Nabi lepas semayang nak wirid tapi pelan-pelan. Tu imam boleh buat tak? Saya lebih daripada tu saya boleh buat. Alhamdulillah. Lah ni satgi Isya tu imam boleh buat tak? Tak boleh lah, saya ni pun guru biasa aja. Macam mana kata nak ikut Nabi ni? Kalau gelaran imam halang ni, kita nak semayang jemaat azan 2 kali. Balik pada mazhab Syafi'i dan balik pada sunnah Osman. Balik mazhab Syafi'i, balik pada sunnah Osman. Nak azan macam tu. Tetap azan 2 kali. Tapi cara betul. Cara ikut al-um. Satu, sebelum masuk waktu. Yang kedua, masuk waktu. Itulah 2 azan yang wujud. Cara kita, satu, masuk waktu. Yang kedua, lepas masuk waktu. Tak betul. Balik pada sunnah yang betul. Kalau nak 2 kali. Sebelum masuk waktu dengan masuk waktu. Macam mana? Macam azan subuh. Kita pergi Mekah, ada azan subuh. Macam tu. Setuju tak? Ni ada al-um sebagai rujukan. Boleh tak boleh? Yalah, kita Syafi'i kena ikut Syafi'i lah. Okey, esok pagi Tok Imam arahkan Tok Bilal buat lagu tu. Apa ni? Nanti Ustaz. Amboi. So mengaji nak buat terang-terang. Kita jemaat ni nak buat. Tak mau tunggu lama-lama. Kan? Black Dog Bone kata, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Nanti apa? Dikebas orang. Black Dog Bone kah? Tak silap saya. Sweet charity. Sweet charity. Rawahul. Kan? Dia abang dah, jangan tunggu lama-lama. Nak tunggu apa? Jemaah depan kalau kita boleh sembahyang lagu ni, tak salah dari segi mazhab. Bertepatan dengan sunnah lagi. Sunnah Osman. Macam mana? Kita setuju tak? Kita setuju. Tapi bila nak buat, tak boleh buat. Yang ni satu bab yang tak terlibat dengan Wahabi ke Wahabu ke Wahabah, tak terlibat. Ini betul-betul based on mazhab Syafi'i, di atas kitab al-um. Why not kita buat benda ni? Dia kelipong. Dia tengok dia kelipong. Dia ni dia tak ada al-um. Kita tolong buka bab jemaat, kita tolong tanda bab tu. Bahkan dalam al-um ada hadis, ada riwayat Imam Syafi'i kata, imam yang menyampaikan khutbah jemaat jangan baca doa angkat tangan atas mimbar. Dia tak boleh angkat tangan. Kalau dia pegang tongkat tangan kiri dia hanya boleh angkat jari telunjuk saja. 2 tempat dia angkat. Satu ketika dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia angkat jari telunjuk. Yang kedua ketika dia baca doa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Imam yang baca khutbah dia tidak angkat tangan. Siapa kata? Dalam al-um. Kalau cari tak jumpa, kita tolong nak bagi tanda tak mana. 2 benda ni yang minta buat jemaat ni, kita minta dia buat. Azan macam tu, bukan minta azan sekali kan, minta azan macam tu, azan 2 kali ikut kitab al-um, dan khatib tak mau baca doa angkat tangan. Jadi dalam mazhab al-um, kalau khatib tak angkat tangan, yang duduk bersila di bawah ni nak angkat buat apa? Khatib tak angkatnya, hang nak angkat buat apa? Dan dalam mazhab Syafi'i tak bahas amin dan amin, tak bahas. Yang duk bahas ni siapa dia? Kita. Dan lagi tak bahas. Bila dia kata Allahumma ghafir lil muslimin muslimat, makmum kena raya, amin, tak dibahas. Maka kita tak payah bahas nak buat lagu tu. Jemaah ni nak buat lagu tu. Dan macam mana? Kita pegang tangan dia. Macam mana? Imam macam mana tu imam? Ni sunnah ni. Ni bukan suruh duk pergi kibang apa nama bendera apa? Bendera apa yang saka? Apa saka ke? Sang saka.
Ni satu bendera Sang Saka, apa nama bendera asal Jaluk Gemilang ni. Sebelum Jaluk Gemilang ni kita pakai Sang Saka. Tak apalah kalau dia kata Sang Buana ke Sang Puaka ke, jangan kita Sang Saka. Bukan suruh pergi kibak jaluk tu. Dah. Kembali kepada cara beribadat kepada Allah di atas platform sunnah. Kita kata nak ikut mazhab Syafi'i, kita percaya dia orang alim, kita percaya dia waris Nabi, kita percaya kata dia ulama hadis, kita percaya dia orang saleh, mai kita turut dia secara macam tu. Apa orang putih panggil lupa dah. Nak sebut orang putih tu lupa dah. Kita ikut dia tu exactly. Kan? Exactly kita ikut step dia, step kita. On dia, on kita. Off dia, off kita. Mari kita turut. Setuju tak setuju? Dia tanya. Dia duduk kelipok lagi sekali. Kelipok hilang mata hitam, naik mata putih. Tengok-tengok, innalillahi wa inna. Meninggal terus. Tengok yang kata ulama tabi'in ni, dia kumpul pandangan sahabat, dia boleh tarjih. Ini satu kehebatan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Nuhibbus salihin. Ahlus Sunnah mencintai orang saleh. Wal haqqu ahabbu ilaina. Tetapi kebenaran itu lebih kami cinta daripada orang saleh. Tengok Ahlus Sunnah. Nuhibbus salihin. Ahlus Sunnah mencintai semua imam-imam dia. Tapi al-haqqu ahabbu. Kebenaran itu lebih kami cintai daripada orang itu sendiri. Karena itu mereka boleh ada pendirian lagu tu. Mereka boleh buat. Dengan demikian, masing-masing ulama tabi'in memiliki mazhab yang dianuti. Hingga masing-masing daerah memiliki seorang imam seperti Sa'id bin Musayyab dan Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah. Lalu ulama Madinah yang terkenal setelah mereka adalah Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah bin Abdul Rahman, Atta' bin Abi Rabah di Mekah. Ini ada orang tanya, siapa dia Atta'? Kan? Ada orang apa doa Atta'? Kata pula dia, baru dia tahu. Dia marah kita. Atta' kata boleh ni. Kita duk baca Atta' bin Rabi'ah, ulama di Mekah. Ibrahim An-Nakhai dan Sya'bi di Kufah. Hasan di Basrah, dipanggil Hasan Basri. Tawus bil Kaisan di Yaman dan Makhul di Syam. Setiap tak mana kita pergi, ulama sunnah hidup. Ulama sunnah hidup. Allah menjadikan orang-orang haus akan ilmu mereka, ingin mendapat ilmu serta mengambil daripadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatwa dan ucapan para sahabat, serta mengambil mazhab dan penelitian para ulama tersebut, dan juga minta fatwa dan mengajukan berbagai keadaan masalah yang berkembang di tengah-tengah mereka kepada para ulama tersebut. Dahsyat. Fik mereka itu dahsyat. Berkembanglah ulama sunnah. Ikhwan, kita nak sunnah ni kembang. Satu, kita kena belajar sunnah. Kita kena percaya dengan sunnah. Kita kena ada istiqamah dengan sunnah. Kita kena serah diri kita bulat-bulat kepada sunnah ni. Dan kita kena kerja kuat. Baru boleh sebab sunnah. Walaupun kita 2 orang. Untuk sebarkan sunnah tak perlu 2 juta. Tak perlu. Walaupun 2 orang. Satu masjid ada 2 orang aja orang sunnah. Dia boleh kembangkan sunnah. Kalau dia ada syarat-syarat tadi. Tapi kalau ada 20 orang AJK, semua macam sayang pergi market Bukit Satu, lembik dah sayang tu kat apa. Tanya berapa orang, dia cerita kita sunnah ni ramai 20 orang. 20 orang nak panggil satu ustaz sunnah mengajar, tak dapat lagi. Dia kata depa tak bagi. Tak bagi apa hang 20? Kalau ludah apa lemah dah buat-buat tu. Pasal apa? Dia tak ada semangat. Dia tak ada semangat. Pasal itu dia kena kuat. Kita bila kita ikut Allah, kita kena serah diri ya. Kan Nabi ajak kita baca doa masuk rumah apa dia? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Masuk rumah baca doa tu tak? Tak masuk lagu tu, Allah terlupa pula dah. Kalau siapa baca doa tu masuk rumah, setan kata apa? La mabita lana. Kita tak ada tempat nak tidur. Dia keluar.
Kita pergi tempat makan, kita baca bismillah. Dia kata, la asya. Kita ni tak ada dinner. Dia keluar. Tapi dalam doa tu apa dia? Bismillahi walajna. Dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna. Dengan nama Allah kami keluar. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Kami masuk, kami keluar. Di atas Allah Ta'ala itu kami bertawakal. Pasal kita keluar rumah, kita tak tahu nak jumpa apa. Kita masuk rumah, kita tak tahu mendatang apa ikut kita. Jin ke hantu setan ke ikut, kita tak tahu. Tapi wa'alallahi rabbina tawakkalna. Atas benda kita tak nampak, kita serah diri pada Allah. Demikian kita buat sunnah, ya kawan. Kita buat sunnah. Kita tak tahu orang nak kata apa. Orang meeting pasal kita macam mana. Orang nilai kita macam mana. Orang duk fikir nak dah kita macam mana. Tak tahu. Ni Baitul Ilmi kita duk mengaji ni kan. Orang duk tengok di internet. Dia abang kat bini dia siap. Hampir Baitul Ilmi yang jaga. Wahid tak kenal Baitul Ilmi, tengok internet aja. Tengok-tengok yang keluar ni, dia kata ni bukan ustaz, ni pedukang. Pedukang dia bagi tahu. Baik punya bahasa. Kan Piramli kata kat Kasidah kan, Kasidah masuk kedai dia, hoi orang di sana. Nah, Piramli kata apa? Bagusnya bahasa. Kan orang di sini nak beli, kedai-kedai dengan tuan kedai sekali. Orang di sana dia panggil. Kan baiknya bahasa. Dia kata tu bukan ustaz mengajar, tu pedukang tu. Pesan kat bini dia, hampir han jaga. Wahai tak pernah jumpa yang kata Pak Cik Bulia yang mana, Mak Cik Yati yang mana, kapal lagi dia tak kenal dah. Kan? Yang mana satu Pak Amit, yang mana satu tak kenal. Tapi dia dah warning dah. Hang kena. Why? Ini nama dia. Bila kita buat kerja, ada benda kita tak boleh fikir. Apa dia? Apa nak mai? Apa nak mai? Kita buat kerja sunnah. Antum tanya saya satu soalan. Ustaz duk pergi mengajar Baitul Ilmi. Kalau tanya saya, Ustaz pergi mengajar tu orang nanti kata apa kat Ustaz? Kalau saya fikir yang tu, tanya Pak Izzah. Kalau saya fikir yang tu, saya tak ada di sini. Ni kita mengajar ni, sikit punya kamera punya dah. International. International, black and white. Orang tengok. Yang tengok ni orang suka, orang tak suka. Orang suka, orang tak suka tengok kita. Kalau saya fikir apa orang nak kata ke saya, senti istikharah dulu, hajat dulu, zikir munajat dulu, ya hanana hasbi rabbi jalallah. Ni nak cari petunjuk ilahi. Tapi saya tak perlu fikir. Apa yang saya kena buat? Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, ni agama hang, aku mai sampai benda yang pada aku. Aku tahu benda tu, aku semak benda tu, aku sampai. Apa nak jadi lepas tu? Aku serahkan. Kalau kita nak buat baik, kita duk fikir macam-macam. Ni saat ni kita pergi sembahyang letak tangan atas dada, dia kata apa? Kalau macam tu kita fikir, kita boleh kawan dengan semua orang kita kawan, takkan faham satu pun sunnah. Kita duduk dengan adik-beradik kita duduk fikir asal lagi. Orang kata fikir, think positive and negative. Kita duduk fikir apa kebaikan kita buat benda ni, apa kebaikan. Dan fikir pula apa keburukan. Duk timbang. Dia jadi dua kati. Belah kanan satu, belah kiri satu. Last sekali tak ada apa nak timbang. Pasal apa duk timbang? Fikir macam mana nak buat. Ni saya duk nak mengajar al-ibanah. Depa ni boleh faham ke ibanah? Bahasa dia belit-belit. Cari kitab lain. Mai pula sahih fikir sunnah, duk fikir pula. Oh, mukadimah baru muka surat 25, dah mai dekat pukul 10. Tadi pun sampai 8.30. 8.30, 9.30, 1 jam. 9.30 pi sampai 9.50, sejam 25 minit. Gila betul mengaji apa tu ni kan. Kalau saya duk fikir benda tu,
Kan? Dia tak boleh fikir api pukul 10 kan, 10 suku kalau untuk api. Kita nak kata apa kita kata. Janji kita kata tu hak. Jangan cakap bid'ah. Jangan sebar bid'ah. Jangan kita jadi penganjur pada bid'ah. Tak. Kita nak sebarkan sunnah. Akhirnya Ibnu Musayyib, Ibrahim An-Nakhai dan ulama yang setingkat, mereka telah mengumpul berbagai masalah fiqh. Sa'id bin Musayyab, dia ada buku dia nama Fiqh Sa'id bin Musayyab. Imam Malik angkat tangan kat dia. Imam Malik kata, kalau Sa'id bin Musayyab kata, aku diam. Oh, dahsyat. Sa'id bin Musayyab ni, dia yang bagi fatwa, kalau ada mayat di rumah kita, jangan duduk kira kaki tu nak pergi ke kiblat ke mana. Jangan. Kan kita bila mati, mana kiblat? Hidup tak tanya kiblat, mati baru tanya kiblat. Jaga sangat kiblat. Kaki Sa'id bin Musayyab, dia kata tak mau ni semua. Bubuhlah, ikutlah sesuai dengan rumah tu. Kan? Lepas tu masa dia sakit, orang pergi baca surah Yasin kat dia. Dia tanya, pasal apa baca kat aku Yasin? Pasal apa tak talqin? Nabi suruh talqin, bukan baca Yasin. Talqin. Tu yang kata tu Sa'id bin Musayyab lah. Kan? Kita kalau pergi habaq macam ni pada orang tu nak mati, ulang talqin la ilaha illallah. Nabi kata boleh sebut masuk syurga. Nabi kata boleh sebut masuk syurga. Loh, mau apa lagi? Bukan kata boleh sebut tu dapat masuk NGO, dapat masuk mana, ada. Boleh sebut tu masuk syurga. Macam mana orang tak gemak nak sebut kalimah tu? Bila orang mati dia keluar. Bukan tak boleh baca Yasin, dia kalam Tuhan, tapi pergi baca lah tempat lain. Bukan sah rumah mayat kita tak boleh baca Quran. Kita baca Quran di mana-mana. Kita baca Quran di market boleh baca. Itu rutin kita. Kita duduk di rumah mayat, duduk di atas, kita duduk di bawah, kita buka Quran, daripada duduk sembang apa-apa kita baca Quran. Tapi bukan kita baca depan dia kerana kita beribadat. Mesti baca Quran depan mayat macam kebanyakan orang buat. Tak, kita baca Quran kerana Quran kalam Allah. Itu rutin hidup kita. Kita boleh baca tak mana-mana. Tapi kita tak pernah kait Quran itu dengan orang mati. Orang mati kita kait dengan apa? Dengan doa. Kita kait dengan apa? Dengan laqinu mautakum la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh ikhwan, besar. Talqin pada orang itu dapat disebut dia ahli syurga. Takat tu Nabi kata, takat tu kita sampaikan. Ini yang kata tu siapa? Sa'id bin Musayyab. Dan murid-murid dia berpendapat penduduk Madinah dan Mekah adalah orang yang paling faham dalam ilmu fikih, masalah fikih. Kerana itu mereka meletakkan landasan ilmu fikih berdasarkan fatwa Uthman, Umar dan keputusan-keputusan kedua sahabat tersebut serta fatwa-fatwa Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas dan keputusan para ulama Madinah. Macam mana satu-satu ulama tu dia boleh ada pandangan dia sendiri? Inilah dia punya latar belakang dah. Dia pergi mengaji di Madinah, di situ ada nama-nama disebut tadi. Maka Sa'id bin Musayyab dia meletakkan asas fikih dia di atas sahabat-sahabat ni. Dia menjadikan fatwa depa itu sebagai ilmu dia. Adapun nanti ulama tabi'in yang pergi mengaji tempat lain, dia jumpa sahabat lain, dia asas dia sahabat tu. Maka terkadang-kadang di kalangan tabi'in wujud khilaf, ini salah satu. Tapi akhirnya mereka boleh mentarjihkan pandangan itu. Yang ini yang luar biasa. Tarjih maksud dia apa? Dia cari semua susunan ni yang mana yang paling dekat dengan Nabi, dia pegang. Ada yang tak mampu tarjih, dia beramallah dengan apa yang dia faham agama. Tapi bila dakwah sampai, mereka berubah. Yang ni ada pada mereka, tak ada pada kita. Lepas ni kita akan jumpa pula lepas daripada fiqh zaman tabi'in, zaman atba'u tabi'in, fiqh mereka macam mana pula? Macam mana khilaf wujud pada zaman mereka tu pula? Kita tengok lagi sekali. Saya rasa yang ni lebih menarik sikit. Dia akan cerita pada kita macam mana ketaksupan mazhab itu mula timbul. Itu sebab saya kata mukadimah ni kita tak usah tinggal. Kita baca juga. Kita baca. Sebab daripada mukadimah kita dapat macam mana ilmu itu hidup. Kita dapat. Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam.
kita jumpa hadis di Facebook berkenaan dengan cicak, berkenaan dengan kebenaran untuk membunuh cicak. Sebab cicak ni dia bagi tanda pada kaum muslimin bahawa Nabi ada dalam Al-Quran. Ada. Bismillah. Hadis tu kalau kita baca dalam kitab syarah kepada Ummul Barahin, kitab Bidayah wallah, syarah kepada buku matan Ummul Barahin, syarah kepada kitab ini, pada babnya akhir dia bawa hadis tentang bunuh cicak. Kenapa? Salah satu sebab kita dianjurkan pada hari Jumaat bunuh cicak, sebab cicak ni dia bunyi masa Nabi duduk dalam hijrah tadi inilah kan. Kita duk baca tadi hadis Bukhari, seekor menatang pun tak keluar kecuali kambing kan. Yang kata sarang labah turun buat sarang, burung merpati pi buat ni, ini semua tak ada dalam riwayat yang sahih kan. Jadi cicak pula duk tak duk, dia kena plastik dia. Jadi kita ni cicak ni dia termasuk menatang yang kita boleh bunuh kalau kita rasa dia bagi kita ni jadi apa. Cicak dia bukan benda bahaya, tapi bila orang terkejut dengan dia boleh jadi bahaya. Nak bunuh dan dia senang mati, menatang yang senang mati. Binatang yang tak isap okok ni dia senang mati. Jadi kita kata habis, kena spray dia pening-pening dia habis. Dia tak boleh tahan dengan asap. Habis. Jadi riwayat-riwayat ni semua ni kita tak tepi. Kan? Kalau tambah lagi satu riwayat dia kata mengkarung. Mengkarung ni kita sunat belah. Pasal apa? Bila Nabi duk langkah pergi ke gua tu, tapak kaki tu mengkarung duk padam mengekok dia. Kan? Yang Sahih Bukhari kata Amir bin Fuhairah yang bawa kambing pi padam tu, dia ni pi bagi tu mengkarung. Maka campur dua, nama dia cicak mengkarung. Yang tu yang K. Aryu buat cicak man tu. K. Aryu pun buat cicak man, duk cocok kan. Orang buat Spiderman, dia pun buat cicak man. Ini semua kita tak tepi ya. Kalau ada depa duk pi post dalam internet lagu tu, tulis satu benda kata bagi habaq tadi tu. Setiap riwayat tak boleh bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tak boleh bertentangan dengan asarus sahabah, lebih-lebih mencela, dan tidak boleh bertentangan dengan akal kita secara sihat. Tidak boleh. Bila bertentangan, itulah alamat riwayat itu riwayat yang bermasalah. Jadi kita kata semaklah dulu, cari dulu siapa yang mensahihkan benda-benda itu. Bunuh cicak kerana dia bagi mudarat, bab lain. Kaitkan cicak dengan hijrah, ini satu benda yang nak kena cari pula lah. Syiah ke mana pula duk buat kerja lagu ni semua. Tapi Syiah ikan semilang dia tak makan. Ikan ikan macam ikan semilang ni, hak darat ni, ikan keli dia tak makan. Pasal apa? Pasal Ali bin Abi Talib. Ini hadis Syiah lah, bukan hadis Bukhari, hadis Syiah. Dia ambil ayat sembahyang, ikan semilang tu dia korajak. Dia buat korajak lagu mana, dia kelepiak, pupang. Jadi dia tak bagi Ali ambil ayat wudu. Maka daripada hari itu Syiah pun tak suka makan ikan semilang. Ikan semilang dia tak mau, udang dia tak mau, sotong dia tak mau, kerang dia tak mau, ketam dia tak mau. Kan? Dia tak mau ni semua pasal binatang ni biadab dengan Ali bin Abi Talib. Jadi bila kita makan kawan tu, dia tak makan sotong tu, perhati dia tengok. Kan? Dia kata aku bukan Syiah, nampak gaut punya bengkak kaki aku macam ni. Pasal tu aku tak makan benda tu, aku gaut lah. Kalau gaut kira okey lah. Kan? Kalau dia duk buat geli geleman, kita mau perhati satu macam, mau tak pergi kedah abang dia kan. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta